Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Semua sihat hari ni? Okey, sihat. Awak semua ni dah sarapan pagi ke belum ni? Kalau tak sarapan lagi, awak semua sarapan dulu sebelum masuk kelas. Nanti kalau sakit ke apa ke nanti dah tak boleh masuk kelas esok. Okey? Okey, kat sini baru ada 13 orang termasuk cikgu, baru 14 orang. Jadi kita tunggu rakan-rakan awak yang lain masuk, okey? Okey, semua pun dah masuk, 20 orang. Kelas ni termasuk cikgu 21 orang. Okey, jadi cikgu nak seorang wakil lelaki lah. Boleh? Ya, Muhammad Adam. Okey, awak baca doa, okey? Okey. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan juga pembelajaran kita, cikgu akan menayangkan satu video daripada YouTube. Jadi, cikgu nak awak semua memberikan sepenuh perhatian semasa cikgu menayangkan video ini. Boleh? Okey. Kita mesti buat pilihan. Kita main mereka lari. Speaker ni merosakkan lagu. Mereka semua berlari pergi. Ada yang mahu, ada yang perlu. Kita perlukan ni. Carilah tawaran terhebat. Belanjalah dengan bijak. Cari harga paling menjimatkan. Bijak berbelanja selalu. Jangan habiskan duit, mesti pandai jimat. Bijak berbelanja selalu. Buat perbandingan, sungguh ku tak jangkakan harga yang berbeza untuk barang sama. Membelilah dengan cermat. Lebih nilai untuk duit ku dapat. Ku mesti kuatkan semangat. Tapi banyak benda yang ku suka. Hello. Berjalan dengan bijak. Duit habis cepat kalau kita tak pandai. Bijak berbelanja selalu. Jangan habiskan duit, mesti pandai jimat. Bijak berbelanja selalu. Sesuatu berlaku mesti berbelanja, mau atau perlu. Okey, baiklah. Selepas kita sudah menonton video tadi, cikgu ada beberapa soalan yang nak ajukan kepada awak semua. Soalan ini cikgu buat untuk mengukur tahap kefahaman awak semua. Sama ada masa awak tengok video tadi, awak betul-betul fokus ataupun tidak. Boleh? Okey, soalan ini tak lama pun. Kalau cikgu beri ni, awak boleh jawab di WhatsApp, grup WhatsApp kita lah. Cikgu nak semua orang jawab. Masa yang cikgu beri hanya 2 minit. Rasanya sempat. Ada 2 soalan je cikgu nak tanya. Boleh? Okey. Okey, soalan pertama, apakah mesej yang ingin disampaikan di dalam video tadi? Soalan kedua pula, apakah tajuk sloka yang berkaitan dengan cerita di dalam video tersebut? Cikgu beri masa 2 minit sahaja, jadi awak semua boleh jawab di grup WhatsApp, okey? Okey, baiklah. Jadi cikgu pun dah tengok jawapan awak semua di grup WhatsApp tadi. Baguslah sebab ramai yang menjawab soalan dengan betul. Okey, jadi cikgu nak kaitkan video tadi dengan
pembelajaran kita hari ini. Okey, bila kita tengok video tadi, video kata kartun tadilah. Kartun tu ada cakap dekat kawan-kawan dia. Okey, kawan dia nak beli benda yang mahal-mahal. Jadi kawan dia yang lagi seorang tu kata jangan, kita kena berjimat cermat. Kita kena kena tahu kehendak dan juga keperluan. Melalui video tadi, bila kita tengok, ia dapat dikaitkan dengan sebuah sloka. Sloka apa tu? Okey, sloka yang kita akan belajar hari ni, iaitu sloka boros dan jimat. Betul tak? Kan? Melalui video tadi, kita ada nampak persamaan antara sloka yang kita nak belajar hari ni. Sloka jimat dan boros lah. Betul tak? Kan? Sebab isi video tersebut berkaitan dengan sloka yang kita nak belajar hari ni lah. Sebab tadi awak semua jawab dengan betul. Jadi awak tahulah apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, baiklah. Jadi cikgu akan mulakan pembelajaran kita hari ni. Jadi cikgu nak tanya, apakah yang awak faham tentang tema? Apa itu tema? Ya, Balkis. Tak tahu? Tak apa. Tak tahu, jap kita belajar, okey? Ya, Hakim. Okey, Hakim jawab. Tema tu adalah pokok kepada sesuatu cerita. Macam itulah dia jawab. Ada orang nak cuba lagi? Tak ada. Okey, cikgu akan terangkan sedikit. Okey, apa itu tema? Tema ini ada satu je. Dia tak ada dua, tak ada tiga. Tema ni ada satu saja. Tema ini merupakan idea utama kepada sesebuah karya tersebut. Faham? Okey, cikgu bagi clue tu je lah. Sebab nanti kita nak jawab beberapa soalan tentang tema ini. Boleh? Baiklah, jadi cikgu nak awak semua bersedia untuk menjawab beberapa soalan yang cikgu buat di Google Form. Jadi, cikgu akan berikan pautan Google Form tersebut di ruangan komen Google Meet. Jadi, awak semua perlu tekan kat situ sajalah. Faham kan? Okey, kat soalan tu awak boleh isi nama awak, lepas tu isi tingkatan kelas kita. Lepas tu soalan yang pertama, berdasarkan penerangan oleh guru berkaitan tema sebentar tadi, apakah yang dimaksudkan dengan tema? Tu soalan yang pertama. Kita pergi pula soalan kedua. Soalan kedua ialah, apakah tema dalam sloka boros dan jimat? Jadi cikgu beri masa 3 minit, awak boleh jawablah soalan tu. Lepas tu boleh tekan submit. Dah jawab tu boleh tekan submit, nanti cikgu semak jawapan awak. Okey, baiklah. Cikgu dah tengok semua jawapan awak di Google Form tadi. Ramai yang jawab dengan betul. Jadi, cikgu nak ucapkan tahniah dan sila berikan tepukan kepada diri sendiri. Tapi, ada 2-3 orang saja yang jawab kurang tepat. Tak apa. Yang itu nanti awak boleh usaha lagi dekat soalan-soalan yang seterusnya. Okey? Tak apa, jangan sedih, jangan terasa. Nanti kita boleh usaha lagi. Okey? Okey, selepas kita selesai membuat aktiviti soal jawab tadi, jadi cikgu pun akan menayangkan slide tentang apa itu tema dan juga tema kepada sloka boros dan jimat yang betul. Jadi, semasa cikgu menayangkan slide di depan, cikgu tak nak awak semua pandang ke kiri, pandang ke kanan, pandang depan sini. Okey? Fokus semasa cikgu memberikan penerangan. Faham? Okey, sambil awak tengok tu, awak boleh mencatat nota. Okey? Okey, apa itu tema? Tema ialah suatu idea ekspresif atau pemikiran gagasan pengkarya. Kedua, ianya tidak ditulis iaitu bersifat abstrak. Ketiga, tema diperoleh melalui huraian maksud dan persoalan-persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya sastra. Keempat, dalam hal ini persoalan yang paling penting boleh disimpulkan menjadi sebuah tema. Kelima, tema hanya ada satu sahaja.
kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey, apakah tema kepada sloka boros dan jimat ini? Iaitu kepentingan mengamalkan jimat cermat dalam kehidupan. Sikap boros dan jimat adalah satu sikap yang menentukan cara kita menguruskan diri dalam perbelanjaan kehidupan seharian kita. Jika kita boros dalam berbelanja, pastinya akan merugikan diri sendiri. Dan jika kita berjimat cermat, sudah pasti kita akan menjamin masa depan yang cerah. Pengurusan keuangan ini perlu dilakukan dengan bijaksana kerana pengguna yang bijak adalah pengguna yang berhemah. Okey, baiklah, kita pergi pula kepada persoalan yang terdapat dalam sloka boros dan jimat. Okey, jadi cikgu nak tanya, ada siapa-siapa tahu apakah itu persoalan? Tak ada siapa tahu? Okey, kalau tak ada siapa tahu, cikgu akan terangkan apakah itu persoalan. Okey, apa itu persoalan? Pertama, persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Kedua, lebih daripada satu, iaitu semakin panjang sesuatu karya, semakin banyak persoalan yang akan timbul. Ketiga, persoalan wujud untuk memperkukuhkan dan menghidupkan tema sesebuah karya. Okey, baiklah, cikgu nak mulakan aktiviti kita. Jadi, cikgu nak awak semua bahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu 1 kumpulan 5 orang pelajar sebab kita ada 20 orang pelajar kan. Jadi, cikgu nak 1 kumpulan 5 orang ahli. Boleh? Pembahagian rangkap bagi setiap kumpulan. Okey, baiklah. Jadi, cikgu beri masa 3 minit sahaja untuk awak berbincang dengan ahli kumpulan awak mencari persoalan yang terdapat dalam rangkap yang cikgu beri. Jika ada sebarang masalah ataupun tak faham, awak boleh bertanya kepada cikgu di grup WhatsApp kelas kita. Okey? Nanti cikgu akan tayangkan slide berkaitan aktiviti yang kita akan jalankan tu. Nanti cikgu akan bagilah setiap rangkap sloka boros dan jimat tu, nanti cikgu akan bagikan kumpulan 1 rangkap berapa, kumpulan 2 rangkap berapa. Okey, melalui rangkap tu nanti awak kena cari dan keluarkan persoalan melalui rangkap yang cikgu bagi tu. Okey? Okey, baiklah, masa 3 minit pun sudah tamat. Jadi, cikgu nak awak semua lantik seorang ketua bagi setiap kumpulan untuk membentangkan hasil dapatan ataupun persoalan yang telah awak dapat daripada rangkap sloka yang cikgu berikan tadi. Nanti cikgu akan panggil nama kumpulan secara rawak. Jadi, ketua sahaja yang akan membentangkan kepada cikgu. Jadi, kepada kumpulan lain yang tidak membentang, cikgu nak memberikan perhatian kepada kumpulan pembentang dan awak catat nota lah. Jangan bila kumpulan tu membentang, awak tak dengar pula. Maksudnya, awak main-main ke apa ke, cikgu tak nak lah macam tu. Jadi, awak kena berikan perhatian masa kumpulan lain membentang. Sama juga dengan kumpulan yang akan membentang seterusnya. Kalau dia tak bentang, dia beri perhatian dan mencatat nota. Boleh? Okey. Okey, kumpulan pertama, silakan. Persoalan bagi rangkap 1 iaitu katakanlah kau ada emas bertimbul ataupun beras berguni, berkampit, berkarung, wang penuh digendong padat di kantung. Ialah persoalan kebaikan menguruskan perbelanjaan. Okey, terima kasih kumpulan 1. Mari kita tengok kumpulan 1 mengeluarkan persoalan kebaikan menguruskan perbelanjaan. Kita boleh lihat dari rangkap tu di mana petikan tu menyatakan kalau kita ni ada emas bertimbun-timbun, beras berguni, berkampit dan juga berkarung, menunjukkan kebaikan kita menguruskan emas tu dengan baik. Sebab tu emas dan beras tu banyak. Jika kita tak uruskan emas dan beras tu dengan baik, pastinya emas dan beras tu takkan bertimbun-timbun. Kumpulan seterusnya, kumpulan 2. Soalan bagi rangkap 2 iaitu, tetapi jika ditabur habur diborosi.
Semuanya segera juga akan habis. Pergi ialah persoalan. Sikap boros merugikan. Okey, terima kasih kumpulan 2. Baiklah, mari kita lihat. Cikgu nak ulas sedikit tentang persoalan awak. Iaitu persoalan yang awak keluarkan ialah persoalan sikap boros ini merugikan. Sebab bila kita rujuk pada petikan tu menyatakan jika kita ni boros, semua pasti akan habis. Jadi kat sini menunjukkan sikap boros ini merugikan. Kumpulan seterusnya, soalan bagi rangkap 3 iaitu walaupun beras tak terbilang ulasnya akan timpas juga, tak tinggal sebiji. Ialah persoalan menabung menjamin masa depan. Okey, terima kasih kumpulan 3. Okey, kumpulan 3 mengeluarkan persoalan tentang menabung menjamin masa depan. Melalui petikan seloka rangkap 3 yang menyatakan walaupun kita ni ada beras yang banyak tak terbilang akan timpas juga kalau kita ni tak tinggal walaupun sebiji. Jadi dekat situ nak menyampaikan bahawa kalau kita ni ada harta yang banyak pun, kalau kita ni tak tinggal walaupun sedikit akan habis juga walaupun kita ni tak menabung. Oleh itu sesuailah persoalan menabung ni menjamin masa depan. Kumpulan terakhir, kumpulan 4. Soalan bagi rangkap 4 iaitu begitulah tetap akan akibatnya. Kalau bersifat boros dan habur, jimat cermat sahaja akan ubatnya. Jika tak mahu harta terkubur, ialah persoalan pentingnya berjimat cermat. Okey, terima kasih kumpulan 4. Melalui petikan 4 ini, iaitu jimat cermat ubatnya kalau kita tak mahu harta terkubur, menekankan pentingnya kita ni berjimat cermat. Jadi betul lah kumpulan 4 ni buat iaitu persoalan pentingnya berjimat cermat. Jadi cikgu tengok ramai kumpulan dapat mengeluarkan persoalan bagi setiap rangkap yang cikgu bagi tadi dengan betul. Tahniah semua, nampaknya pandai semua anak-anak murid cikgu ni. Okey, antara jawapan persoalan-persoalan tadi yang awak bentangkan tadi ialah kepentingan berjimat cermat, kebaikan menguruskan perbelanjaan, sikap boros akan merugikan, kepentingan bersedekah dan menabung menjamin masa depan. Okey, baiklah, selepas awak semua selesai membentang, cikgu akan menunjukkan slide tentang persoalan-persoalan yang terdapat dalam seloka boros dan jimat yang betul. Persoalan pentingnya sikap berjimat cermat dalam perbelanjaan kita. Dengan berjimat cermat, kita akan sentiasa berbelanja dengan baik dan ia sudah pasti menjamin masa depan kita. Persoalan kedua iaitu persoalan kebaikan menguruskan perbelanjaan dengan baik. Jika kita bijak menguruskan perbelanjaan dengan baik, sudah pasti kita akan mempunyai harta dan juga simpanan seperti wang ringgit. Persoalan ketiga iaitu persoalan sikap boros yang akan merugikan diri. Sikap boros adalah satu sikap yang tidak baik kerana mempunyai sikap boros ini akan menyebabkan kita berbelanja sesuka hati tanpa memikirkan kemudian hari. Apa yang kita miliki sekarang dan kekayaan juga akan habis jika kita tidak menguruskan dengan baik. Persoalan nombor 4 adalah kepentingan bersedekah dan berhemah, iaitu kita digalakkan bersedekah dengan membantu orang lain serta berbelanja dengan berhemah. Persoalan nombor 5 pula ialah persoalan menabung menjamin masa depan. Sikap menabung akan membantu kita pada kemudian hari, maka hindarilah sikap boros dan mulakan sikap suka menabung untuk masa depan kita kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada kita pada masa akan datang. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada latihan pengukuhan. Untuk latihan pengukuhan ini, kita akan main satu permainan iaitu permainan ID puzzle. Jadi untuk permainan ID puzzle ini, awak semua tak perlu membuka ID puzzle tersebut. Hanya cikgu saja membuka. Jadi, apabila cikgu berhentikan kepada soalan yang cikgu ingin tanya, awak boleh sukarela menjawab ataupun kalau tak ada siapa nak jawab, cikgu akan panggil nama awak. Boleh? Soalan pertama, berapakah rangkap yang terdapat dalam seloka boros dan jimat? Ya Siti, awak nak jawab? Apa?
4? Bukanlah, salah. Cuba lagi. Ya, betul tu. Jawapan dia adalah 5 rangkap. Soalan nombor 2, apakah persoalan-persoalan yang terdapat dalam suruka boros dan jimat? Okey, siapa nak jawab soalan nombor 2 ni? Ya, Fitri Dana, awak nak jawab? Okey, boleh. Silakan. Ya, betul tu Fitri Dana. Fitri Dana jawab, persoalan-persoalan yang terdapat dalam suruka boros dan jimat ini ialah persoalan jimat cermat, kebaikan menguruskan perbelanjaan, sikap boros akan merugikan kepentingan bersedekah dan juga mendambung, menjamin masa depan. Soalan nombor 3 pula ialah nyatakan mengapa kita tidak perlu mempunyai sikap yang boros dalam kehidupan harian kita. Ya, Syafiq, awak nak jawab? Okey, jawab. Boleh diterima, Syafiq cakap, agar kita tidak dipandang hina oleh masyarakat dan disukai oleh syaitan. Okey, berikan tepukan kepada Syafiq. Okey, baiklah, kita beralih pula kepada soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 4. Nyatakan mengapa kita perlu mengamalkan sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian kita. Siapa nak jawab? Ya, Syawati, awak nak jawab? Okey, boleh. Ya, betul tu Syawati. Syawati jawab adalah untuk persediaan demi masa depan. Betul tu, pandai Syawati. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan nombor 5, soalan terakhir. Tetapi jika ditabur habur, diberosi semuanya segera juga akan habis pergi. Petikan tersebut merupakan rangkap yang keberapa dalam suruka boros dan jimat? Siapa nak jawab? Ya, Syarina, awak nak cuba? Okey, boleh. Rangkap keberapa? 3? Bukan, salah. Cuba lagi. Ya, betul tu. Rangkap yang kedua. Okey, baiklah. Setelah kita selesai menjawab soalan pengukuhan di ED puzzle tersebut, jadi cikgu dapat tahulah kefahaman awak semua tentang pengajaran dan pembelajaran kita hari ini. Jadi cikgu dapat tahulah awak semua faham tentang suruka boros dan jimat yang cikgu ajar sebentar tadi. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang berjaya menjawab soalan tadi. Sila berikan tepukan. Okey, baiklah, sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran kita hari ini tamat, cikgu akan menayangkan satu video daripada YouTube tentang suruka boros dan jimat. Seloka boros dan jimat. Katakanlah jika kau ada emas banyak timbun bertimbun, beras berguni berkapit berkarung, uang bergedung padat di kantung. Tapi jika ditabur habur, saban hari diborosi, semuanya akan hancur, juga akan habis pergi. Walau banyak kan berasnya, tak terbilangkan ulasnya, pasti akan timpas juga, tak tinggal sebiji jua. Begitulah akibatnya kalau sifat boros dan habur, jimat cermat akan ubatnya, jika tak mau hati berkubur. Bidal Melayu sedia berkata, nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai, masa mewah beramai-ramai, sudah apa keseorangan. Okey, baiklah, kita pun sudah menonton video tadi. Jadi awak semua terhibur tak? Saja je, cikgu nak bagi awak relax sekejap. Okey, selepas kita dah menonton video tadi, cikgu akan mengajukan beberapa soalan. Okey?
Jadi cikgu nak tanya 2 soalan saja. Jadi siapa nak jawab, awak semua boleh kata kat cikgu awak nak jawab. Cikgu tak nak paksa, ini adalah secara sukarela, okey? Soalan pertama, terangkan tema dan persoalan secara ringkas. Siapa nak jawab? Ya, Muhammad Adam nak jawab? Okey, boleh. Ya, betul tu Muhammad Adam. Muhammad Adam jawab, tema merupakan idea dasar atau persoalan pokok dalam sesebuah karya dan persoalan pula merupakan idea kecil yang mempunyai hubungan dengan tema. Okey, berikan tepukan kepada Adam sebab berani menjawab. Okey, soalan nombor 2 pula. Apakah yang diperolehi melalui pembelajaran kita hari ini? Siapa nak jawab nombor soalan nombor 2 ni? Ya, Syahliza nak jawab? Okey. Okey, Syahliza jawab, pada hari ini dia telah belajar tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam Seloka Boros dan Jimat. Okey, betul tu. Tahniah Syahliza sebab berani jawab soalan. Cikgu nak buat sedikit kesimpulan keseluruhan tentang PDP kita hari ini. Jadi hari ini kita telah pun belajar tentang tema dan juga persoalan Seloka Boros dan Jimat. Jadi cikgu dapat tahu awak semua faham melalui aktiviti yang cikgu telah buat. Cikgu nampak ramai pelajar yang mampu menjawab soalan dengan tepat dan betul. Terdapat seorang 2 je lah yang tak dapat jawab, tapi mereka dapat betulkan selepas cikgu bagi peluang. Jadi cikgu dapat tahu yang awak semua ni pandai dan mampu menerima ilmu dengan cepat. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah lah sebab anak-anak murid ni cikgu ni semua faham. Melalui aktiviti cikgu buat seperti pembentangan kumpulan, jawab soalan di Google Form, lepas tu buat soalan pengukuhan di Edibuzzer. Awak semua pun mampu menjawab soalan dengan betul. Okey, tahniah semua. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kerana awak semua masuk kelas hari ini. Itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih.